Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Jadi untuk hari ini kami akan bentangkan subjek teori media Group B, SCCT 1083. Jadi kami akan bentangkan mengenai tugasan 2 berkumpulan, iaitu tajuk yang kami pilih adalah teori tindakan beralasan atau Theory of Reason Action dalam isu buli cyber. Jadi nama pensyarah kami adalah Dr. Rohana binti Mijat. Terlebih dahulu, saya memperkenalkan diri saya. Saya Muhammad Afiq Aimin bin Muhammad Nizam, bernama metrik 272414. Seterusnya ada rakan saya Shirin Natasha binti Muhammad Syahrir 273201. Seterusnya adalah rakan saya Alia Sabrina binti Azhari, metrik nombor 272453. Dan yang terakhir adalah Muhammad Amin Akmal bin Syahidan, bernama metrik 272192. Baiklah, untuk ulasan artikel yang pertama, iaitu kami mengambil artikel dan kami buat review tentang artikel Exploring a Link Between the Third Person Effect and the Theory of Reason Action, Beneficial Acts and Social Expression, daripada Golan, GZ dan Benning SA pada tahun 2008. Artikel ini menguji batan paternalisme sebagai penjelasan untuk aspek tingkah laku kesan orang ketiga. Hal ini menunjukkan bahawa teori tindakan beralasan dengan lebih baik menjelaskan mengapa orang kadang-kadang terdorong untuk bertindak terhadap kesan orang ketiga. Kajian ini mendedahkan bahawa kesan orang ketiga dapat memotivasikan orang ke arah tindakan yang diinginkan secara sosial dan tidak bersifat pembetulan, menyokong teori tindakan beralasan sebagai asas teori untuk aspek tingkah laku kesan orang ketiga. Kesan orang ketiga seperti yang dikemukakan oleh Davison pada tahun 1983 memberi tumpuan terutamanya pada jurang persepsi dalam perkiraan individu mengenai pengaruh media terhadap diri dan orang lain. Berpuluh-puluh kajian empirik telah memberikan bukti bahawa individu cenderung memandang tinggi kesan media kepada orang lain, sementara sebahagian besarnya meremehkan kesan media terhadap diri mereka sendiri. Teori ini daripada Pau, Selwyn dan Dubench pada tahun 2000. Kesan orang ketiga merangkumi dua komponen persepsi dan tingkah laku. Persepsi ini memfokuskan pada jurang dalam persepsi kesan media terhadap diri dan orang lain. Sedangkan tingkah laku memberi tumpuan kepada bagaimana orang bertindak terhadap persepsi orang ketiga. Penemuan ini berkenaan dengan elemen tingkah laku kesan orang ketiga tidak mudah dijelaskan oleh paternalisme cadangan post-millennium yang biasa mengenai penyebab unsur tingkah laku kesan orang ketiga. Sebaliknya, hasil tingkah laku mampu dijelaskan oleh Fishburne dan Adjacent pada tahun 1975. Teori tindakan beralasan yang menunjukkan bahawa niat untuk bertindak didasarkan pada pemikiran dan rasional serta harapan sosial orang lain. Kajian empirikal yang menunjukkan bahawa hasil tingkah laku berdasarkan orang ketiga adalah penting dan telah memperluas penyelidikan kesan orang ketiga melebihi asas persepsi. Walau bagaimanapun, memahami mengapa elemen tingkah laku kesan orang ketiga beroperasi adalah kunci untuk mengungkapkan sifat pemboleh ubah dan lokus kuasa pada masyarakat. Penyelidikan lebih lanjut disarankan untuk mengetahui bagaimana unsur-unsur spesifik Fishburne dan teori tindakan beralasan Adjacent sebagai saling berkaitan dengan pemboleh ubah kesan orang ketiga yang mantap seperti kepatian dan penyampaian mesej. Meneroka pelbagai kandungan dan media berkenaan dengan teori tindakan beralasan dan elemen tingkah laku kesan orang ketiga juga dapat membina hasil dari dalam kajian ini untuk menjelaskan lebih lanjut mengapa elemen tingkah laku kesan orang ketiga ini wujud. Baiklah, untuk ulasan artikel yang kedua, kami membuat review tentang artikel Understanding Consumers Creating Behavior in Social Media, an Application of Use and Gratifications and the Theory of Reason Action daripada Ham, CD, Lee J dan Lee HS pada tahun 2014. Dalam artikel ini, Chang Dae Ham, Chung Hua Lee dan Hyung Seok Lee
menyatakan tentang bagaimana teori pengguna dan kepuasan, theory of user and gratification, dan teori tindakan beralasan, theory of reason action, boleh diadaptasikan dalam mengkaji mengapa pengguna media sosial mewujudkan sesuatu kandungan media sosial dan bagaimanakah motivasi pendirian mereka sendiri dan juga norma subjektif mempengaruhi sikap, tujuan dan tindakan mereka untuk mencipta sesebuah kandungan dalam media sosial. Kaedah yang digunakan dalam menjalankan kajian ini ialah dengan cara mengumpulkan data analisis kualitatif dan kuantitatif. Telah dijalankan ke atas beberapa orang pelajar dari salah sebuah universiti ternama di Asia Tenggara yang telah direkrut dari pensampelan kemudahan. Ini kerana merujuk kepada kajian yang pernah dilakukan, majoriti pengguna media sosial terdiri daripada kalangan pelajar, universiti dan mereka lebih sesuai digunakan untuk mengkaji sesuatu model yang berasaskan teori seperti teori tindakan beralasan. Analisis ini dijalankan dengan mengadakan pra-ujian kualitatif dengan menanyakan soalan terbuka bagi tujuan untuk menjana motivasi yang unik untuk mencipta sesebuah kandungan media sosial. Setelah selesai ujian ini, barulah soal selidik utama yang dijalankan secara atas talian dimulakan. Dalam hasil kajian ini, didapati bahawa terdapat 5 motivasi yang paling penting iaitu sosial media kognisi untuk mengekspresi diri sendiri sebagai satu hiburan, untuk mewujudkan rasa kekitaan dan untuk tujuan komunikasi. Dalam sesuatu pemodelan, persamaan struktur telah menyatakan bahawa terdapat beberapa jenis motivasi yang berkaitan secara positif kepada sikap seseorang terhadap tindakan mencipta di mana ia kemudiannya menjejaskan tujuan dan tindakan sebenar yang terlibat dalam penghasilan sesebuah isi kandungan dalam media sosial. Sebaliknya, untuk kaedah norma subjektif tidak dapat dibuktikan sebagai suatu yang dapat memberi pengaruh secara terus. Baiklah, untuk ulasan artikel yang ketiga, kami membuat artikel review bagi artikel Using the Theory of Reason Action and Structural Equation Modeling to Study the Influence of News Media in an Experimental Context daripada Howie J. dan Shirik B. pada tahun 2015. Kajian ini membahaskan tentang teori tindakan beralasan, teori reason action sebagai kaedah yang sesuai untuk mengkaji kesan media berita terhadap sikap dan tingkah laku. Teori tindakan beralasan memulakan pengembangan pada tahun 1960-an dan mendapat momentum pada tahun 1970-an ketika Fishburne dan Acheson mengkonkretkan nama dan komponennya. Teori tindakan beralasan merangkumi 4 bahagian penting iaitu sikap, norma subjektif, niat tingkah laku dan tingkah laku sukar, kadang-kadang secara terang-terangan. Matlamat teori ini adalah untuk meramalkan tingkah laku sukarelawan. Penyelidikan sebelumnya telah meletakkan media berita sebagai pengaruh yang kuat terhadap pendapat umum dan bahkan membentukkan dasar awam daripada Miss Blumler dan Greenwich pada tahun 1982, Jamieson dan Waldman pada tahun 2003 dan Wanta dan Hugh 1993. Pemeriksaan ini membawa perspektif yang unik untuk idea memeriksa psikologi berita menggunakan pendekatan yang lebih kompleks. Teori tindakan beralasan memang meramalkan sama ada tingkah laku dapat dikawal oleh dan berlaku dalam kesedaran individu secara sedar. Khususnya, teori tindakan beralasan dianalisa menggunakan model persamaan struktur untuk menentukan pengaruh sebuah berita mengenai potensi pembangunan pusat komuniti Islam dan pengguna media yang berdekatan. Hasil menunjukkan bahawa teori tindakan beralasan dalam kombinasi dengan pemodelan persamaan struktur menyediakan model yang dapat diterima untuk memeriksa pengaruh berita dalam konteks eksperimen.
Media berita didapati secara signifikan mempengaruhi persepsi iklim pendapat serta kepercayaan tentang bagaimana kandungan berita dan mempengaruhi masyarakat. Nampaknya dalam teori ini, tindakan beralasan dapat memberikan sejumlah besar literatur yang berguna dalam memahami berbagai komponen yang dimainkan antara waktu pengguna media berita dan kesan yang dihasilkan daripada niat tingkah laku dan tingkah laku yang sukarela. Penyelidikan eksperimental masa depan di media berita harus mempertimbangkan untuk menggunakan teori tindakan beralasan untuk lebih memahami jenis cerita berita, termasuk variasi topik, format dan sumber yang paling berpengaruh dalam hal komponen kepercayaan, normatif dari norma subjektif dan juga tingkah laku yang niat dan tingkah laku sukarela. Baiklah, untuk ulasan artikel yang keempat, kami membuat artikel review mengenai why users share the news, a theory of reason action based study on the evidence of news sharing behavior daripada Karnowski, William Hart, L dan Kumpel AS pada tahun 2017. Menurut Veronica Kowalski, Larissa Leonhardt dan Anna-Sophie Kumpel, artikel ini menyatakan bahawa media sosial telah menjadi satu ruangan atau pengantara yang tetap dalam penyampaian berita atas talian. Dengan mengaplikasikan teori tindakan beralasan atau lebih dikenali dengan bahasa Inggerisnya iaitu teori reason action. Kajian ini menyelidik tentang kesan, motif, sikap dan niat atau tujuan pengguna sosial di negara Jerman dalam menyebarkan atau berkongsi tentang sesuatu berita. Penyelidikan ini telah dijalankan dengan cara pengumpulan data melalui soal selidik dalam bahasa Jerman yang diadakan secara atas talian di kalangan pengguna-pengguna media sosial, di mana majoriti responden terdiri daripada kalangan pelajar Universiti Ijazah Sarjana Muda yang melanggan halaman pengeluar berita Jerman yang popular iaitu Süddeutsche Zeitung di laman Twitter atau Facebook. Rantaian kepada soal selidik ini telah disediakan oleh pengurus media sosial kepada Süddeutsche Zeitung melalui satu tweet dan satu Facebook post. Soal selidik ini telah diadakan pada tahun 2015 ke atas 387 responden, tetapi hanya sebanyak 333 sahaja daripadanya yang dijawab dengan lengkap dan datanya diambil kira dalam analisis terakhir. Hasil daripada kajian telah menunjukkan bahawa penyebaran atau perkongsian berita ini sama ada ianya terhasil daripada sikap dan pendapat tersendiri ataupun norma subjektif iaitu pengaruh orang sekeliling dapat memberikan kesan positif kepada tindakan penyebaran atau perkongsian berita itu sendiri. Apabila diteliti sekaligus, kita dapat melihat dan menyimpulkan bahawa tindakan atau sikap media baru yang sedang berada di fasa awal dalam jenis perkongsian berita di media sosial yang melibatkan penyebaran dalam sesebuah masyarakat di negara Jerman pada tahun 2015 boleh diterangkan dengan jelas dengan adanya logik dari pilihan yang rasional dan ianya juga terlibat dalam motif bersosial dan pencarian maklumat. Oleh itu, hasil dari kajian ini juga dapat mencerminkan dua sifat media sosial sebagai suatu tempat atau sumber untuk memperoleh sebarang maklumat dan juga sebagai pemupukan sosial. Artikel yang saya bawa adalah mengenai yang pertama adalah norms in social media, the application of theory and reason action and personal norms in predicting interaction with Facebook page like ads. Sojung Kim, Jonghua Lee, Dolyun telah menceritakan dengan teliti mengenai isu yang berkaitan dengan keadaan di media sosial. Dari segi mengaplikasikan teori tindakan beralasan TRA dalam beramal kaedah periklanan dalam aplikasi Facebook ataupun dalam bahasa Inggerisnya dikenali sebagai like ads.
Seterusnya di dalam aplikasi Facebook, mereka menggunakan teori ini untuk meramal ataupun mengkaji tujuan niat seseorang individu untuk berkomunikasi dengan halaman like X yang merupakan sebuah ruangan halaman iklan yang mana individu tersebut boleh menekan butang like pada halaman aplikasi tersebut. Butang kongsi ataupun share bertujuan untuk berkongsi maklumat iklan tersebut menggunakan like X di laman Facebook. Seterusnya yang terakhir ialah komen bertujuan bagi seseorang individu itu untuk meninggalkan pesanan ataupun komen mereka berkaitan dengan like X tersebut pada ruangan yang telah disediakan. Teori tindakan beralasan bertujuan untuk lebih memahami jenis cerita, berita termasuk variasi topik, format, sumber yang paling berpengaruh dalam komponen normatif dan norma subjektif dan juga tingkah laku niat dan tingkah laku sukarela. Seterusnya adalah artikel mengenai does television viewing relate to engagement in protective action against crime. Robin L. Nabi and John L. Sullivan dalam artikel ini dilabelkan sebagai salah seorang ataupun sebagai salah satu teori kesan media dengan berdasarkan teori penanaman sudah menjadi satu kepercayaan bahawa menonton televisyen boleh mempengaruhi kepercayaan, mendapat dan pendirian seseorang individu itu dalam sebuah kehidupan yang realiti. Seterusnya, sebagai sebuah model kepada pengaruh sosial, teori tindakan beralasan ataupun TRA ini memfokuskan jangkaan atau ramalan tingkah laku seseorang itu berdasarkan jika seseorang itu dan pendirian yang ditunjukkan. Seterusnya, kajian ini mencuba untuk menghuraikan teori penanaman dengan menggunakan perspektif dari teori tindakan beralasan untuk menentukan bahawa daripada menonton televisyen secara berlebihan akan mempengaruhi bukan sahaja pendirian dan sikap seseorang itu tentang keganasan di dalam sebuah masyarakat, tetapi ia juga bertujuan untuk melihat seseorang individu itu dalam melibatkan diri dalam tindakan perlindungan. Hasil daripada penyelidikan yang dijalankan ini, ia dapat menunjukkan bahawa jumlah waktu menonton televisyen secara langsung mempengaruhi anggaran prevalensi keganasan dalam sebuah masyarakat dan juga tujuan atau niat seseorang individu untuk mengambil langkah perlindungan dan secara tidak langsung memberikan kesan kepada anggaran prevalensi keganasan dengan sikap dan juga tindakan perlindungan dalam sesebuah masyarakat melalui impaknya terhadap perbezaan keadaan yang sebelumnya. Seterusnya mengenai media consumption and civic engagement, the reason action theory as a way forward to determine the relationship. Teori artikel ini mengenai komunikasi penting untuk membolehkan idea diubah menjadi tindakan yang tepat. Media yang digunakan memainkan peranan penting dalam penyiaran maklumat. Penyebaran internet telah meningkatkan peranan media dan mengubah landscape industri media di negara ini. Teori tindakan beralasan telah digunakan untuk meneliti berbagai bidang seperti kesihatan, pertanian, makanan dan media dengan implikasi penting. Penerapan teori tindakan beralasan dalam kajian-kajian ini menekankan tidak hanya bagaimana tingkah laku dibentuk oleh niat, tetapi juga bagaimana sikap dan norma menyumbang kepada niat tersebut. Penyelidikan yang menyiasat penggunaan media penggung dan keterlibatan sivik
dengan isu-isu yang diteroka sebahagian besarnya tidak berteori dan sering memberikan hasil yang tidak meyakinkan ataupun bertentangan. Oleh itu, perbincangan berikutnya mengusulkan kaedah terbaik menggunakan teori tindakan beralasan untuk menentukan hubungan antara pengguna media dan keterlibatan sivil. Seterusnya adalah user engagement in social media. Teori ini adalah berdasarkan tindakan beralasan TRA. Peramal niat untuk terlibat dalam media sosial diperiksa secara empirik dengan 389 pengguna muka buku ataupun Facebook laman media sosial dalam talian yang paling popular. Hasil kajian menunjukkan bahawa nilai yang dirasakan kehadiran sosial, interaktiviti dan kepercayaan dapat dikaitkan secara positif dengan sikap pengguna terhadap media sosial. Kajian ini secara konseptual menentukan domen utama penglibatan pengguna di dalam media sosial berdasarkan teori tindakan beralasan dan teori kehadiran sosial dan dirancang secara operasi dan disahkan secara empirik instrumen tinjauan untuk tujuan tersebut. Instrumen ini sebelumnya yang mengukur keterlibatan pengguna dan penggunaan teknologi telah diarahkan pada pemprosesan data tradisional, lingkungan pengkomputeran pengguna akhir dan status e-dagang umum. Ini adalah hasil yang dapat menuntun penyelidikan masa depan oleh mereka yang ingin belajar tentang penggunaan dan penggunaan media sosial yang berjaya. Kajian ini juga telah menunjukkan cara untuk mengatasi masalah dalam membimbing dan mengurus pengguna yang terlibat. Dengan ini, hasil kajian mendapati bahawa niat untuk terlibat dalam sikap pengguna. Hasil kajian ini juga menunjukkan bahawa pengamal dan penyelidik memberi tumpuan kepada pentingnya kehadiran sosial dan interaktiviti dalam membentuk sikap seseorang pengguna. Untuk kajian literatur, sebanyak 8 artikel telah kami kaji dan kesemua artikel tersebut memfokuskan isu-isu yang berkaitan dengan komunikasi massa dan juga media massa yang dikaitkan dengan teori tindakan beralasan ataupun lebih dikenali dengan bahasa Inggerisnya ialah Theory of Reason Action, TRA. Sesuai dengan teori yang ingin kami fokuskan dalam artikel ini, setiap artikel yang telah dikaji menyatakan tentang bagaimana tindakan seseorang itu dipengaruhi dengan tujuan ataupun niat. Dan niat itu pula dipengaruhi oleh dua kategori faktor iaitu pendapat tersendiri terhadap sesuatu tindakan dan juga norma subjektif. Kebanyakan daripada artikel yang dikaji membincangkan tentang media sosial dan kebanyakan kaedah penyelidikan yang digunakan pula ialah dengan cara mengadakan soal selidik untuk mendapatkan maklumat. Dengan informasi yang telah mereka perolehi, mereka banyak menyelidik dari segi sudut pandangan pengguna media sosial. Contohnya, seperti sebab di sebalik tindakan yang diambil oleh pengguna-pengguna di media sosial seperti penyebaran maklumat ataupun daripada segi penciptaan isi kandungan di media sosial. Tetapi ada satu daripada 8 artikel ini yang tidak membincangkan tentang media sosial, tetapi ia membincangkan kaitan antara teori tindakan beralasan dengan tindakan melindungi daripada jenayah. Artikel ini pula mengkaji sama ada menonton televisyen secara berterusan dapat mempengaruhi kepercayaan personaliti diri dan juga norma subjektif. TRA atau teori tindakan beralasan ini menyatakan bahawa sikap pendirian dan norma subjektif pengguna akan menentukan tindakannya yang seterusnya. Setiap satu isu yang dikaji menjelaskan bagaimana sikap terhadap tingkah laku dan juga norma subjektif dapat mempengaruhi ataupun memanipulasikan niat seseorang itu untuk melakukan pelbagai perkara di media sosial, seperti memotivasikan dirinya untuk mencipta kandungan di media sosial, menyebarkan sesuatu berita di media sosial, dan berinteraksi dengan orang ramai di media sosial dan sebagainya. Tambahan lagi dalam artikel ini yang telah dikaji ini,
dalam artikel yang telah dikaji ini juga, pengarang-pengarang telah meletakkan sikap terhadap tingkah laku dan norma subjektif sebagai mediator dan bukannya moderator. Ini kerana independent variable ataupun IV yang merujuk kepada kepercayaan tingkah laku, penilaian hasil, kepercayaan normatif dan motivasi untuk menurut memerlukan sikap terhadap tingkah laku dan norma subjektif untuk mewujudkan dependent variable ataupun DV. Iaitu DV dalam konteks ini ialah niat seseorang terhadap sesuatu tindakan. Mediator perlu ada sebagai perantara IV dan DV kerana DV dalam teori ini memerlukan mediator sebagai perantaranya dengan IV. Jika dalam sesuatu teori itu kewujudan IV boleh secara langsung menghasilkan DV tanpa pengantara, perantara di antara mereka berdua ini akan dipanggil moderator. Walau bagaimanapun, hanya Theory of Reason Action in TRA ini sahaja tidak cukup untuk membincangkan mengenai isu yang diketegakkan dalam artikel-artikel ini. Kerana beberapa artikel yang dikaji ini juga turut menggunakan teori-teori lain untuk dibandingkan dan untuk menyokong isu-isu yang mereka bincangkan. Kerana teori tindakan beralasan ini sendiri tidak lengkap. Ini kerana teori ini lebih sesuai digunakan untuk aktiviti tunggal atau satu situasi yang berlaku hanya sekala sahaja dan tidak ideal digunakan untuk meramal tingkah laku yang berterusan ataupun berulang. Untuk bahagian pengenalan pula, saya akan bentangkan dalam 3 bahagian, iaitu yang pertama ialah penerangan tentang buli cyber. Yang kedua ialah penerangan tentang teori tindakan beralasan ataupun Theory of Reason Action ini dan juga kaitan teori yang dibincangkan ini dengan pencegahan buli cyber. Yang pertama, buli cyber ini merupakan salah satu jenayah cyber di mana berlakunya penghinaan ataupun penindasan terhadap mangsa yang berlaku secara atas talian melalui medium seperti Facebook, Twitter, Instagram, YouTube dan sebagainya. Bentuk buli cyber ini boleh terjadi sebagai makian, hinaan, memeras ugut, menghantar, menyiarkan atau berkongsi kandungan negatif, berbahaya, salah atau menyebarkan maklumat dan gambar mangsa tanpa izin atau kerelaannya, dan perkara ini boleh menyebabkan rasa malu ataupun rasa terhina. Perbuatan ini akan memberikan impak negatif terhadap kesihatan mental mangsa dan tidak mustahil juga boleh menjerumus ke arah mencederakan fizikal mangsa. Untuk teori tindakan beralasan ataupun Theory of Reason Action TRA, teori ini dikembangkan oleh Martin Fishbane dan juga Isaac Acheson pada tahun 1967. Ia sebelum ini berasal dari suatu penyelidikan tentang psikologi sosial, model pujukan dan teori sikap. Teori tindakan beralasan ini bertujuan untuk menjelaskan hubungan antara sikap dan tingkah laku dalam tindakan manusia. Ia digunakan untuk meramalkan tindakan seseorang individu itu berdasarkan sikap dan niat tingkah laku mereka sebelum mereka melakukan tindakan tersebut dengan hasrat untuk mendapatkan sesuatu hasil daripada tindakannya. Teori Fishbane mencadangkan hubungan antara sikap dan tingkah laku. Walau bagaimanapun, pengkritik menganggarkan bahawa teori sikap ini tidak dapat dibuktikan keberkesanannya sebagai petunjuk tingkah laku manusia yang baik. Teori tindakan beralasan TRA kemudiannya disemak semula dan dikembangkan oleh 2 orang ahli teori pada dekad berikutnya. Untuk mengatasi sebarang perbezaan hubungan dalam teori sikap dan teori tingkah laku terancang atau dalam bahasa Inggerisnya Theory of Planned Behavior dan juga pendekatan tindakan beralasan atau dalam bahasa Inggerisnya juga ialah Reason Action Approach. Teori ini juga digunakan dalam wacana komunikasi sebagai teori pemahaman. Tujuan utama teori tindakan beralasan ini adalah untuk memahami tingkah laku seseorang individu dengan mengenal pasti motivasi asas yang mendorong seseorang individu itu untuk melakukan sesuatu tindakan. Pendirian individu dan komponen normatif iaitu norma sosial dalam situasi atau keadaan sekeliling individu tersebut juga menyumbang kepada sama ada seseorang itu akan melakukan sesuatu tindakan itu ataupun tidak. Menurut teori tindakan beralasan ini, niat untuk melakukan tindakan tertentu mendahului perbuatan tingkah laku. Niat ini dikenali sebagai niat tindakan atau dalam bahasa Inggerisnya attitude behavior.
Niat tindakan ini merupakan salah satu aspek yang penting dalam teori ini kerana niat ini ditentukan oleh sikap terhadap tindakan tersebut dan norma subjektif. Teori ini juga menunjukkan bahawa niat yang lebih tinggi akan menghasilkan peningkatan usaha untuk melakukan sesuatu tindakan tersebut dan ia meningkatkan kemungkinan bahawa tindakan itu akan dilakukan. Seterusnya, untuk teori tindakan beralasan dalam isu pencegahan buli cyber. Seperti yang kita tahu, tidak semua individu yang dengan sukarela akan mengambil tindakan bagi mencegah gejala buli cyber ini. Ada yang merasakan bahawa mereka tidak perlu masuk campur dalam hal-hal yang tidak melibatkan diri mereka sendiri. Tetapi apakah yang menyebabkan mereka yang untuk memilih mencegah gejala buli cyber ini berbuat sedemikian? Seperti yang telah dijelaskan tentang teori tindakan beralasan tadi, perbuatan mereka mencegah perbuatan buli cyber ini terhasil daripada niat mereka, dan niat ini terdiri daripada dua faktor, iaitu pendirian tersendiri terhadap tindakan itu ataupun norma subjektif. Daripada segi pendirian individu tersebut, mungkin individu tersebut itu sendiri percaya bahawa dengan tindakannya mencegah gejala ini akan membuahkan hasil yang positif kepada dirinya dan juga masyarakat sekeliling. Dari segi norma subjektif pula, dia mungkin dibesarkan dalam suasana di mana dia diajar atau dimotivasi untuk menolong mereka yang memerlukan bantuan. Ia mungkin pengaruh daripada keluarga atau rakan-rakannya yang menjadi motivasi kepada dirinya untuk mencegah. Hai, Assalamualaikum Doktor. Nama saya Alia Sabrina binti Azhari dengan nombor matrik 272453. Hari ini bahagian yang akan saya bentangkan adalah kajian penyelidikan dan juga rumusan. Kami berjaya mengumpulkan 300 pelajar Universiti Utara Malaysia dan mereka bersetuju untuk menyertai dan melengkapkan eksperimen ini. Lingkungan umum pelajar yang telah menyertai eksperimen kami adalah dari lingkungan 19 tahun hingga 25 tahun. Kenapa umur-umur ni yang kita sasarkan? Kerana umur-umur ini adalah pengguna yang sering menggunakan social media dan mereka ini juga adalah orang-orang yang mudah terdedah dengan gejala buli cyber. Dan mereka juga adalah golongan remaja yang sentiasa giat menggunakan social media pada zaman sekarang. Okey, untuk kami teruskan eksperimen kami meminta pelajar-pelajar yang menyertai eksperimen ini untuk membaca keratan akhbar, iaitu ialah kisah berita benar yang diterbitkan oleh Surat Khabar The Star pada Mei 22, 2020. Dan di sini mereka diminta untuk membaca dan apabila mereka membaca artikel ini, kami dapat melihat respon mereka, tindak balas mereka semasa, selepas dan sedang mereka membaca akhbar tersebut. Para pelajar juga diminta untuk mengisi pilihan agama mereka dan di sini kami dapati ada 120 orang adalah beragama Islam, 90 orang adalah beragama Buddha, 70 orang adalah beragama Hindu dan 20 lagi memilih untuk tidak mendedahkan agama mereka. Okey, selain pada itu, pelajar-pelajar yang menyertai eksperimen kami ini berstatus full time dan mereka memang sepenuhnya belajar di kampus Universiti Utara Malaysia Sintok Kedah. Di sini akan saya ceritakan apakah kisah yang cuba disampaikan di dalam akhbar berita yang kami berikan kepada para pelajar untuk melengkapkan eksperimen ini. Akhbar berita ini berkisahkan tentang seorang wanita yang berumur 20 tahun ditemui mati kerana dia dikatakan menjadi mangsa buli cyber setelah videonya di TikTok telah menjadi viral di laman sosial Facebook apabila dia dan teman lakinya menjadi bahan kecaman. Dan di sini kita dalam kisah ini kita dapat menilai karakter dari sudut si mangsa, si pembuli dan si penyebar cerita sebelum insiden menyedihkan ini terjadi. Dengan berteraskan teori aksi beralasan, pihak kami telah menggunakan konsep skala 7 mata digunakan untuk mengukur respon peserta terhadap semua item penilaian teori. Okey, soalan yang diberi adalah seperti saya berasa simpati dengan nasib yang menimpa si mangsa ataupun orang lain berasa simpati. Lagi satu, kita juga menyediakan soalan seperti saya berasa tindakan tersebut tidak wajar dilakukan.
Dan seterusnya saya berasa kasihan apabila artikel itu tular di laman Facebook. Dan seterusnya lah, beberapa soalan telah dikemukakan di dalam eksperimen tersebut dan kami sebersebi dapat mendapatkan jawapan. Namun artikel tersebut diterbitkan dalam bahasa Inggeris. Isu yang kami hadapi adalah mungkin pihak pelajar mempunyai kekangan dalam memahami konteks sebenar yang cuba disampaikan oleh si penulis kepada pembaca. Namun pihak kami dapat sebaik-baik pulihnya kami cuba untuk mendapatkan hasil. Namun di sini apa yang kami cuba ketengahkan adalah teori aksi beralasan boleh digunakan untuk pembanterasan gejala buli cyber. Konklusi untuk penyelidikan ini, kesimpulannya penggunaan teori aksi beralasan dalam membina pembanterasan gejala buli cyber adalah terbukti signifikan untuk memberikan hasil yang positif dalam meningkatkan pengetahuan dan tahap responden, empati dan penurunan niat positif, sikap dan tingkah laku responden terhadap buli cyber. Walaupun hasilnya menunjukkan tidak ada perbezaan yang signifikan dalam subjektif norma antara ujian pra dan ujian pasca, hasilnya masih menunjukkan bahawa pencegahan buli cyber memberi kesan langsung kepada tingkah laku responden terhadap buli cyber. Secara tuntasnya, berlakunya buli cyber di kalangan remaja di Malaysia memerlukan intervensi yang lebih berkesan melalui pengenalan yang tepat mengenai pemboleh ubah dalam teori aksi beralasan berdasarkan penyelidikan semasa untuk menyampaikan mesej yang lebih kuat mengenai kesan dan impak buli cyber ini untuk menyesuaikan diri dengan penyelidikan masa hadapan. Sekian, itu adalah semua bahagian yang saya bentangkan di sini. Terima kasih, Doktor. Berikut merupakan beberapa rujukan yang kami simpulkan dalam slide. Sekian, terima kasih.